Terus Semarak Cinta Rasul di IKIM, Inspirasi, Inforia Islami. Terima kasih pada sahabat-sahabat kerana terus setia bersama dengan kami menerusi rancangan aspirasi, dan waktu ini kita bersama untuk rancangan Pesona di Zahra bersama kita di hujung talian. Kita ada tak lain tak bukan Ustaz Muhammad Abdul Alamin. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz kerana sudi sekali lagi bersama dengan sahabat pendengar nak berkongsi hari ini untuk kita terus semarak cinta Rasul di IKIM, insya-Allah. Dan Ustaz hari ini nak bawakan tajuk istimewa bersempena dengan Rabiul Awal, hari kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jatuh esok. Tapi hari ini Ustaz mengambil kesempatan untuk bersama dengan sahabat-sahabat kita nak belajar tentang cinta daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, kita hari ini nak belajar tentang emosi. Bagaimana sebenarnya reaksi dan juga emosi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin awalan ini Ustaz berikan sedikit mukadimahnya Ustaz, silakan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahu wa man nasarahu wa wala. Dan dirahmati Allah dan jika ayati seterusnya kepada seluruh ibu-ibu, akak-akak, ayah-ayah, sahabat abang yang saya sayangi dan saya doakan dengan kebaikan sekalian. Okey, sempena dengan Maulid Rasul dan tema tahun ini dengan pengurusan emosi. Kita nak cerita belajar untuk kita mencintai Nabi SAW dan bagaimana kita sebagai mukadimah dia, kita tengok dulu orang yang kita nak cintai itu maksudnya begitu mencintai kita, kan? Walaupun kita tidak pernah bertemu dengannya. Satu hari Nabi SAW dia duduk dengan para sahabat. Nabi menyebut bahawa aku sangat rindu dengan ikhwan-ikhwanku. Ikhwan ni maknanya saudara-saudaraku. Ikhwan daripada akhi ya, mana ikhwan, maknanya aku rindu sangat dengan saudara-saudaraku. Maka para sahabat ridwanullahi alaihim wa arda bertanya kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, bukankah kami ikhwan kamu? Bukan kami juga adalah ikhwan-ikhwanmu, wahai Rasulullah? Apa kata Nabi SAW? Bahkan kamu adalah sahabat-sahabatku. Jadi siapakah ikhwanmu, wahai Rasulullah? Siapakah saudara-saudaramu, wahai Rasulullah? Maka apa kata Nabi SAW? Mereka adalah orang yang tidak pernah bertemu dengan aku, tetapi sangat mencintai aku, sangat mengikut apa yang aku ajarkan. Jadi maknanya, kalau merujuk kepada hadis ini, siapakah saudara-saudara Nabi SAW? Maka kita lah, iaitu kita yang tidak pernah bertemu secara langsung dengan Nabi SAW, maka dan kita mengimani, kita mencintainya dan kita mengikut apa yang Nabi SAW ajarkan kepada kita, maka kitalah ikhwan Nabi SAW. Tentang muslimin dan muslimat rahmatullah sekalian. Okey, secara ringkas dia, kerana sangat cinta Nabi SAW kepada kita iaitu umat, ada 5 benda yang Nabi mintakan untuk kita yang tidak pernah ada pada umat terdahulu. Ada 5 benda, ada 5 perkara yang Nabi mintakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan benda ini bukan mudah nak dapat. Nabi mohonkan dengan air mata, Nabi mohonkan dengan air mata. Okey, kita pergi terus, tengok maknanya cinta Nabi itu sampai dia mintakan untuk kita, the fight untuk kita. Hari ini contoh, katakan ada satu orang yang maksudnya berusaha, kan, the fight untuk kita. Itu kan tanda, maksudnya dia sayang kat kita. Jadi ada 5 benda yang Nabi SAW fight untuk kita, ataupun Nabi mintakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita. Okey, yang pertamanya apa yang Nabi minta yang tidak pernah diberi pada umat terdahulu, iaitu gandaan pahala. Gandaan pahala, Umur umat Muhammad tidak panjang berbanding umur umat terdahulu. Jadi Nabi SAW mohonkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita umat Muhammad ni dia ada gandaan pahala. Kalau anda kata kita beramal, maka berganda-ganda pahalanya. Kan? Contoh, saya bagi contoh, antara yang ada gandaan pahala ni adalah sembahyang berjemaah contohnya. Kan? Hari ni kita sembahyang 1 pahala. Tapi kalau berjemaah kita sembahyang 27 kali. Macam 27 kali kita sembahyang. Jadi kalau hari ini, setahun kita mengekalkan solat jemaah, kita macam sembahyang 27 tahun. 10 tahun kita sembahyang berjemaah, macam kita sembahyang 270 tahun. Dan kurang lebih, kalau kita sembahyang berjemaah selama 40 tahun, kita akan dapat pahala sembahyang macam 1000 tahun. Kan macam umat terdahulu.
Dia maknanya ada gandaan pahala. Tidak pernah diberi pada umat terdahulu. Umat terdahulu, Masya Allah, umurnya 1000 tahun. Umat Muhammad, umur 40 tahun, selama 40 tahun mengekalkan solat berjemaah macam umur 1000 tahun. Itu belum lagi contoh macam anugerah daripada kepada umat Muhammad gandaan pahala pada bulan Ramadan. Ini kan pejam cilik kan, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rajab, Sya'ban. Lagi sebenarnya lagi 6 bulan kita nak Ramadan dah. Kan? Bulan Ramadan lagi dah diganda-gandakan pahala dia. Itu belum lagi dalam bulan Ramadan ada satu malam dipanggil Lailatul Qadar yang satu orang kalau dia beramal macam dia beramal 83 tahun 4 bulan. Satu malam Lailatul Qadar tu 83 tahun 4 bulan maknanya 1000 bulan. 83 tahun 4 bulan tu 1000 bulan tu sama 83 tahun. Kalau orang memang dia berusaha tiap-tiap 10 malam akhir dia buat beramal, maknanya dia dapat katakanlah dia dapat dalam 15 kali lah, 15 kali Lailatul Qadar. Maknanya kalau siapa yang beramal 10 malam akhir, insya-Allah dia akan jumpa Lailatul Qadar tu. 15 tahun dia usaha, 10 akhir tu memang dia buat, dah 1000 tahun punya amalan juga. 1000 tahun punya amalan juga. Baca Quran 1000 bulan. Solat tarawih malam tu 1000 bulan. Kalau ibu akak masakkan sahur 1000 bulan. Dah 15 tahun dah 1000. Dah 1000 tahun dah. Dia punya masa tu. Kan? Jadi nak ceritanya, ini pertama yang Nabi mintakan yang tidak pernah ada pada umat terdahulu. Sebab itu adalah hadis Nabi SAW, Nabi sebut untuk umat Muhammad, kullukum yadkhulunal jannata illa man aba. Semua kita ada can masuk syurga kecuali orang yang enggan. Maka para sahabat agak tertanya-tanya, ada orang yang enggan ni. Wa may ya'ba ya Rasulullah. Siapa yang enggan ni wahai Rasulullah? Kan? Maka apa kata Nabi? Wa man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang mentaati aku dia masuk syurga, siapa yang enggan, siapa yang mengingkari aku dialah orang yang enggan. Nak ceritanya umat Muhammad dia adalah satu umat yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi hasil doa Nabi ada pertama gandaan pahala. Itu yang pertama. Okey. Yang kedua apa yang umat Muhammad dapat? Yang keduanya umat Muhammad dapat hasil doa Nabi SAW ada beberapa amalan dia ada pahala dan dia ada pengampunan sekali. Sebab Nabi tahu sampai umur kita masuk 40 tahun dengan sendirinya kita ada rasa nak beramal. Orang Islam kan 40 tahun tu dengan sendiri dia rasa nak beramal. Ini orang Islam kan. Tapi kadang-kadang kegairahan kita nak beramal, kita lupa nak bertaubat. Sebab orang nak bertaubat ni dia kena ada kemampuan melihat kelemahan diri dan benda ini paling susah sebenarnya. Melihat kelemahan diri paling susah. Satu hari saya dijemput oleh jawatan-jawatan kerajaan yang jawatan besar untuk buat satu forensik insan dan sebagainya kan. Satu kursus kan. Jadi pada peringkat awal permulaan saya akan cakap okey untuk semualah sebelum apa-apa kita kena kenal diri kita dulu Kita kena kenal kelemahan diri kita dan kita kena kenal kelebihan diri kita. Sebab kita nak manage kelebihan diri kita dan kita nak tingkatkan kelemahan diri kita. Okey, round pertama, tolong semua tuliskan kelebihan diri. Semua kemang-kemang hidung kelebihan diri, ada 40 kelebihan diri kan. Okey. Kemudian round kedua, tolong tuliskan kelemahan diri. Kali ni nak cari 2-3 pun susah tau. Apa kelemahan diri? Siap tiru kawan sebelah Sama. Maknanya tak ada idea kelemahan diri apa. Tapi itulah manusia sebenarnya. Jadi bertaubat ni, dia kena ada kemahiran melihat kelemahan diri. Okey. Jadi Nabi tahu, umat Muhammad ni satu ketika memang nak gairah beramal, tapi dia susah nak minta ampun. Jadi tolonglah Tuhan. Boleh tak bagi ada combo amalan dapat pengampunan sekali. Dan Nabi dan Allah bagi tau. Ada beberapa amalan, antaranya majlis ilmu. Hari ini Alhamdulillah kita duduk majlis ilmu, personal di Zahra. Pahala dapat, pengampunan pun dapat. Antaranya apa? Umrah, ni umrah dah buka. Umrah haji, pahala dapat, pengampunan pun dapat. Antaranya wuduk, pahala dapat, pengampunan pun dapat. Ini antara amalan-amalan yang ada pahala, ada pengampunan sekaligus. Walaupun dia tak minta ampun oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Yang ketiga,
kita berhenti rehat. Tunggu lepas Sebentar kita lagi berhenti kita rehat sambung. seketika. InsyaAllah. Apa pun, ini baru 2 Ustaz rasa berdebar-debar dah nak mengumpul mana yang baik, yang terbaik untuk kita. Sebab ini semua disebabkan oleh rasa cinta baginda Rasulullah SAW kepada kita semua. Rasulullah minta pada Allah untuk berikan kepada kita. Masya Allah. Dan untuk rakan pendengar, jomlah saat ini tulis nota di bahagian ruangan komentar, tulis nota, tulis juga hashtag Semarak Cinta Rasul, dan juga banyakkanlah berselawat. Sambil-sambil tu tulislah selawat kat situ. Semoga sambil-sambil itu juga kita dapat sama-sama berselawat di majlis ilmu ini. InsyaAllah kita akan berhenti rehat ketika kembali selepas ini, tentunya hanya di IKIM Inspirasi Euforia Islami. Allahumma salli ala Muhammad طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها اللهم صل على محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها اللهم صل على محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Ya Allah, berilah rahmat ke atas penghulu kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi penawar kepada hati-hati, kesembuhan dan kesejahteraan badan, juga cahaya penglihatan. Dan berilah rahmat, keberkatan serta kesejahteraan atas keluarga dan sahabat-sahabatnya. Terus semarak cinta Rasul di IKIM Inspirasi Euforia Islami. Alhamdulillah kita kembali bersiaran bersama dengan sahabat pendengar. Hari ini kita sama-sama nak belajar daripada Ustaz Muhammad Abdul Alamin untuk sama-sama kita membalas cinta baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ustaz tadi kongsikan bersama kita 5 perkara yang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta pada Allah SWT dengan air mata untuk kita semua. Tanda rasa cinta baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ni terhutang budi, terhutang rasa cinta yang tak bila kita nak balas sebenarnya kan Ustaz. Ustaz tadi Ustaz baru kongsikan 2 daripada 5. Kita ada baki 3. Silakan Ustaz. Okay. Yang 3 ni kita sambung minggu depan. Mana semua orang Ustaz? Allahu Akbar. Okey. Yang ketiga. Yang ketiga tidak pernah diberi pada umat terdahulu kecuali umat Muhammad saja, iaitu ada pahala yang kekal amalannya. Kan, maknanya amalan yang kekal pahalanya, amalan yang kekal pahala. Tapi tak banyak Nabi doa supaya umat Muhammad ni kan umur tak panjang dibanding umat terdahulu, biarlah ada amalan yang kekal pahalanya. Tapi dapat 3 benda saja, iaitu dalam hadis Nabi sebut, idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min thalatha, mati anak Adam terputus amalan kecuali 3. Yang pertama sedekah jariah, iaitu wakaf lah kan. Keduanya ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga anak soleh yang mendoakan. Jadi maknanya umat Muhammad dapat apa yang ada daripada maksudnya doa Nabi itu, ada pahala yang kekal amal. Umat terdahulu tak ada, meninggal habis. Umat Muhammad kalau dia buat 3 ni, walaupun dia dah meninggal tapi tetap ada pahala dia.
selagi mana kalau benda itu digunakan. Jadi sedekah jariah, ilmu bermanfaat dan anak soleh yang mendoakan. Yang keempat, tidak pernah diberi pada umat terdahulu iaitu ada jaminan doa mustajab. Dan benda ni Nabi minta doa pada Allah Subhanahu Wa Taala sebab para sahabat diuntung dia jumpa Nabi. Jadi dia boleh minta doa daripada Nabi. Tapi kita kan tak jumpa Nabi. Kita nak juga peruntukkan doa mustajab. Nabi doa, Nabi minta pada Allah. Allah rakamkan dalam Al-Quran. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Kamu doalah kepada aku akan mustajabkan bagi kamu. Maknanya ada doa, peruntukan doa mustajab. Umat terdahulu tak ada peruntukan doa mustajab. Kan? Maknanya doa makbul ada. Makbul ni Allah terima. Bila Allah nak bagi, wallahu a'lam. Mustajab, Allah bagi on the spot apa yang kita minta. Dan Nabi ceritakan ada masa-masa mustajab. Contoh masa-masa mustajab ni, contoh katakan duduk antara dua imam pada khutbah Jumaat. Pada hujan yang lebat, banyak waktu mustajab 2/3 malam. Ada tempat-tempat yang mustajab di multazam, kan? Jadi maknanya ada rahsia dibuka. Dan pada hari Jumaat mengikut hadis At-Tirmizi ada 12 waktu mustajab. Cuma kita tak tahu bila Allah sembunyikan. Jadi 24 jam tu ada 12 waktu mustajab. Kena time tu maknanya Allah bagi apa yang kita mohon. Kan? Jadi maknanya tidak pernah diberi umat terdahulu. Dan yang kelimanya iaitu Nabi tahu walaupun dah diminta banyak benda, ada juga yang degil tak nak beramal. Maka Nabi minta biarlah nanti ke akhirat Nabi boleh nak bagi pertolongan, dipanggil syafaat. Syafaat ni mana pertolongan. Ni yang Nabi sebut inna syafaati lahaqqun. Sesungguhnya syafaat aku benar-benar ada. Faman lam yu'min biha falaysa min ahliha. Siapa yang tak berusaha mendapatkannya bukan daripada orang yang akan mendapatkannya. Ini syafaat. Jadi ini 5 benda yang Nabi minta. Nak ceritanya sayang Nabi dekat kita. Okey. Sekarang ni oleh kerana kita tahu Nabi tu sayang dekat kita. Okey. Kita nak usaha untuk sayang pada Nabi SAW. Sayang Allah dan sayang Rasul. Sayang Nabi SAW. Apa kelebihan kita dapat? Apa kelebihan yang kita dapat? Maknanya kalau kita ni menyayangi Allah dan Rasul. Saya tak nak cerita benda yang maknanya intangible, benda yang tak nampak. Itu banyak ustaz-ustaz dah bahaskan. Okey, berkat, rahmat, maknanya orang memang benda tu wujud, tapi banyak dah orang bahaskan benda itu. Saya nak cerita kalau kita mencintai Nabi SAW, apa benda tangible, benda yang kita nampak, berubah nampak kat diri kita apa. Kan? Nak kenal Nabi, kena cinta, nak cinta Nabi, kena kenal Nabi SAW. Banyak baca pasal Nabi, banyak dengar pasal Nabi ni. Secara ringkas hari ni kita maksudnya kita bicara pasal Nabi SAW. So maknanya kalau hari ni kita mencintai Allah dan Rasul, apa benda yang tangible, benda yang nampak kita, maksudnya kita boleh rasa, kita boleh feel, look, kesan dia kita rasa. Barakah, rahmat, maksudnya memang ada benda itu. Tu banyak ustaz-ustaz dah bahaskan. Ini yang tangible nampak. Yang pertamanya, orang yang mencintai Nabi SAW, mencintai Allah Subhanahu Wa Taala, yang pertama, dia ada rasa ketenangan. Tenang hati, sebab hati ni tempat letaknya emosi. Emosi ni kena tenang. Untuk rasa tenang, dia kena ada base dia. 2 base penting hati, bahagian penting. Hati kan bentuk macam ni kan? Betul tak? Betul tak macam ni? Hati ni kan? Macam ni Macam ni. Okay. Macam ni kan? Okay. Dia kena ada 2 bahagian. Sebab tu kalau orang letak kan, dia kerat itu kan? 2 bahagian yang penting memenuhkan hati. Pertama dengan iman, yang kedua dengan maknanya kecintaan. Kecinta. Maksudnya kalau orang dah penuh dengan iman, kemudian ada kecintaan, maka penuh hati dia akan jadi tenang. Kan? Ada belief system dan ada juga kecintaan. Maka hati dia akan lebih tenang. Nak tenang ni kena ada rasa cinta. Nak cari cinta dengan manusia, dia berubah-ubah. Sakit hati kadang-kadang kan. Itu orang cakap, sakit hati saya ustaz kan. Kan? Jantan tak guna kan, dia marah lelaki dia kan. Baru-baru ni ada orang marah lelaki dia. Jantan keparat. Saya lama tak dengar perkataan keparat. Masa cerita dulu-dulu. Lama. Laki saya jantan keparat. Keparat. Lama aku tak dengar perkataan keparat. Okey. Jadi maknanya hati ni kena ada iman, belief system. Belief system ni ketika kita tenang, iman. Yang keduanya kena ada cinta.
base cinta biar dengan Allah dan Rasul, dia kuat. Kalau dengan manusia ni kita kecewa, tu yang kata hilang, kecintaan hilang lah, ketenangan. So benda pertama tangible, cinta Allah, cinta Rasul, dia mendatangkan ketenangan. Cuba usaha tak percaya pada hari ni. Allah bersabda dalam Quran, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah dengan meningati Allah, hati akan menjadi tenang. Cinta Allah Rasul, itu benda tangible yang pertama. Yang keduanya, memang ada orang ada cinta Allah dan Rasul, ada kecintaan, dia menjaga diri dia daripada dosa. Daripada dosa. Saya banyak jumpa orang yang dekat waktu belajar dulu kan, dekat luar negara, dia jadi baik. Dia jadi baik sebab apa? Kenapa awak tak merokok contoh kan? Waktu belajar dulu, waktu kat universiti dulu, saya teringat mak saya, kesian kat mak saya. Kan? Maksudnya ada rasa kecintaan, dia terhindar daripada perbuatan buruk sebenarnya. Kan? Jadi nak bahas tu benda tu terhindar. Kan? Itu cinta dengan mak ayah. Kalau cinta dengan Allah dan juga Rasul lagi lah, dia akan terhindar daripada nak buat benda buruk tu macam nanti mesti Nabi tak suka kan. Insya-Allah marah kita kan. Maka dia menjaga kita takkan buat benda tak senonoh lah. Yang ketiga, secara tangible-nya, dia motivasi untuk beramal. Ada kecintaan ni, dia motivasi untuk beramal. Hari ni satu orang keluarga, satu orang suami contoh, atau satu orang isteri, kenapa dia buat satu benda tu untuk suami dia, untuk keluarga dia? Sebab ada rasa sayang dengan keluarga. Dia boleh fight untuk keluarga tu. Sebab apa? Ada rasa cinta tu. Kan baru ni saya ada program dengan komando Vet 69 Police. Kan Vet 69 Police maknanya ada program dengan mereka. Apa luahan ataupun apa dia punya motivasi diri dia kan. We fight not because dengan enemies yang kita tak suka, tapi kerana orang yang kita sayang. Kan? Kita fight untuk negara tu bukan sebab kita benci enemy tu, tapi ada orang di belakang kita yang kita sayang, yang kita nak protect ni. Kan? Maknanya dengan kecintaan tu dia jadi sebenarnya itu apabila kita rasa cinta dengan Nabi, kesayangan cinta Nabi, dia motivasi untuk kita beramal. Kenapa kita nak umat Islam yang lain lemah, kita nak tolong, nak bantu dia sebab dia umat Muhammad juga. Dia motivasi untuk kita beramal. Kan? Nak buat ni sebab Nabi cakap macam ini dan cakap macam ini dan sebagainya. Kan? Jadi sebenarnya saya nak cerita sikit. Ibu kakak lebih kaya pengalaman di saya. Saya ramai orang tanya, saya buat ubat umat HIV. Dia bukan sesimply yang orang tak, umat HIV best tu dapat beramal. Bukan sesimply itu. Dengan air mata kita bangunkan umat HIV itu tau. Macam-macam perangai lah. Bukan saja daripada luar, bukan saja macam-macam. Hatta daripada penghuni sendiri pun macam-macam hal kadang-kadang. Jadi apa kekuatan dia? Sebenarnya kalau nak tanya secara jujur, kekuatannya adalah hadis Nabi SAW. Dalam hadis Nabi SAW, Nabi sebut sebab golongan HIV ni dia di fatwa Negeri Selangor, dia digolongkan dalam golongan orang ar-riqab. Ar-riqab ni maknanya orang yang terhamba akidah dia, maknanya terhamba, dia grounded dengan satu benda tu. Dan kalau difatwakan dia sebagai ar-riqab, apa kata Nabi SAW? Man a'taqa riqab, siapa yang membebaskan orang riqab ini, membantu orang riqab ini, a'taqallahu bikulli aduin minan nar. Allah akan bebaskan seluruh sendi-sendi anggota ni daripada api neraka. Sebenarnya kalau nak sebut apa kekuatan saya secara jujur, sebenarnya hadis Nabi SAW itu. Kalau nak ikut orang penatnya dengan bajetnya, dengan macam-macam halangannya, memang takkan buat lah sebenarnya kan. Tapi nak ceritanya apa, kadang-kadang ada benda-benda kita ingat Nabi, kita jadi motivasi untuk buat satu benda tu. Ibu-ibu, kakak, ayah-ayah, abang-abang saya sekalian, di rumah tangga kadang-kadang kita berhadapi dengan berbagai masalah antara suami isteri. Cuba ingat Nabi SAW. Kan bagaimana Nabi SAW suruh kita berbuat baik dengan ahli keluarga. Kan berlemah lembut dengan isteri kan. Begitu juga dengan dengan isteri kan, macam mana yang Nabi ajarkan. Maka kita akan ada kekuatan, motivasi untuk beramal. Itu tangible dia. Saya tak nak cerita sebarokah ke amal, ustaz ada cerita tu Itu benda yang ketiga. Benda yang keempat, orang ada sayang kepada Nabi SAW, dia ada base rasa sayang. Yang keempat, kelebihan dia apa? Dia mudah menyayangi. Sebab orang yang hatinya ada kasih sayang, dia mudah menyayangi orang lain. Orang yang hatinya ada kebencian, dia mudah membenci orang lain. Ada lahir kebencian, tak kisahlah benci pada apa pun, benih bibit benci tu ada, dia mudah untuk benci pada orang lain. Sebab tu kita tengok kan,
kita sebut nice guy kan, orang yang baik kan, orang yang baik. Kalau kita tengok sebab apa, hati dah ada kecintaan sebenarnya. Jadi dia jadi baik, dia mudah menyayangi orang lain. Marah tetap boleh marah kan, terasa hati tetap terasa hati. Tapi dia jadi orang yang baik, nice guy kan, maksudnya orang yang baik sebab penuh kecintaan dalam hati itu kan. Dia akan mudah menyayangi orang lain. Dan yang terakhir, yang kelima memang adalah hadis pun Nabi sebut, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman kamu sehingga menjadikan aku, iaitu Nabi SAW, orang yang paling dicintai lebih daripada ayahnya, anaknya dan semua manusia, iaitu keimanan. Yang kelimanya, mencintai Nabi ini dapat iman. Saya suka, akhir-akhir ini saya banyak dijemput hatta di program TV pun, baru ni pun baru lepas mengenai kisah Dajjal. Banyak orang minta jemput saya untuk cerita mengenai kisah Dajjal, baru ni pun ada. Okey, apa antara benda yang boleh menyelamatkan kita berdajjal? Antaranya adalah mencintai Nabi SAW untuk elak fitnah. Maknanya ada iman tu, ada iman. So, kalau fitnah dajjal datang, kalau tak ada keimanan, kita boleh teralpa atau tersilau dengan apa yang ada pada dia. Tapi kalau ada iman, dia boleh stop benda tu. Dan iman ni maknanya ingat Nabi SAW, ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Dia boleh stop kita daripada faham-fahaman ke fitnah-fitnah atau fitnah dajjal. Tentu saya suka. Hari ni kalau kita cerita mengenai iman, banyaklah cabang-cabang. Di antaranya adalah dengan kalau anak-anak muda ni kan, dia ada mana fizikal punya ni, belajar berenang, belajar memanah, belajar berkuda. Bukan saja dia sunnah yang boleh menyihatkan badan, tapi dia ada bound. Dia ada bonding dengan Nabi SAW tu. Naik kuda ingat Nabi, memanah ingat Nabi, berenang tu ingat Nabi. Jadi ada aktiviti membawa kita ingat Nabi. Selain daripada sunnah-sunnah yang lain, ada orang cakap, pakai sunnah kasut kaki kanan kan, anak muda, apa benda ni, alah itu simple sangat, kita nak lebih mencabar kan. Mencabar kau pergi naik kuda, golek pun kau tahu. Kau pergi memanah tu, ni birat tangan ni, kau pergi berenang sana, tertelan air apa kau tahu kan. Tapi bonding aktiviti fizikal tu dengan Nabi tu ada sebab dia sunnah kan. Jadi maknanya benda tu nak tu banyak ingatan pada Nabi tu, supaya apa, satu hari kalau Dajjal datang, kita boleh block ni Dajjal. Nabi pernah cerita tentang Dajjal ni. Taklah orang main game sana, benda aktiviti-aktiviti yang tak ada bonding dengan Nabi ni bagus, tapi cari juga aktiviti ada bonding dengan Nabi. Biar kita ingat Nabi lah pentingnya. Nak main game, ada orang main game tengah malam, melayan FB, melayan IG dan apa semua. Kalau ada bonding dengan Nabi, kongsi benda-benda bagus. Tapi kalau tak ada bonding dengan Nabi, dia benda tu menjauhkan kita sebenarnya. Jadi maknanya itu 5 kelebihan secara tangible ya. Orang yang maksudnya kalau kita balas balik cinta kita pada Nabi SAW. Soal berkat, jangan cakap lah. Dalam hidup soal berkat ni jangan cakap lah. Jangan cerita, maksud banyak lah. Soal rahmat tu lagi lah banyak. Soal rahmat tu kan. Tapi tu benda tu orang cakap tak nampak. Berkat rahmat tak nampak. Tapi benda 5 benda kita boleh look and feel. Kita boleh rasa benda tu. Kalau kita mencintai Nabi SAW. Wallahualam. Masya Allah tu kan. Nampak tak, kita kena rasa, ada rasa cinta tu. Kalau ada, bagus juga Ustaz bila Ustaz ketengahkan benda yang tangible, yang kita boleh nampak, yang kita boleh rasa, supaya kita tahu, kita boleh ukur sendiri. Kita sendirilah, kita sendiri ukur bukan untuk membangga diri Ustaz. Tapi kita boleh ukur lah kan. Macam masih kurang lagi ni, kenapa tak rasa tu, kenapa tenang tu tak ada, sebab kita kurang mencintai baginda Rasulullah SAW. Ustaz, macam mana sebenarnya Ustaz, kita ni nak bagi kita ni ada selalu rasa Ustaz. Kadang-kadang kita ni memang kata selawat dah, tapi dia punya rasa tu tak betul-betul rasa macam betul aku cinta pada Nabi ni. Macam tu. Ada persoalan macam tu. Macam mana Ustaz? Dia bak kata pepatah Melayu lah. Saya suka hadis sahih Melayu. Hadis sahih Melayu kan. Cinta ni kena kenal. Tak kenal maka tak cinta. Okey, kata contoh. Saya ada sebatang pen ni. Okey, so sebatang pen ni, kalau saya kata okey, sebatang pen ni harga dia 1,000. 1,000 apa benda pen 1,000 ni? Ada lagi apa benda lah. Tapi kalau saya kenal pen ni, saya katakan contoh kan. Pen ini, contoh je tau, ni contoh je. Ini pen ni beli kat kedai runcit sebelah ni je. Contoh nak senang. Ini nak senang faham. Ini kedai runcitnya apa je nama, saya bukan tahu dengan nama pun tak ada. Okey. Kita kata, okey, pen ini adalah pen yang digunakan oleh Tengku Abdul Rahman ketika sign deklarasi merdeka. Jadi pen ini 1,000, murah 1,000.
Murah tau. Sebab apa? Ada kita kenal. Pen ini pen apa? Kita kenal. Kan? Sebab itu macam Nabi SAW, hari ni kita berselawat bagus. Kan? Kita pakai benda sunnah bagus. Tapi memang kena kenal. Kena kenal ni memang kena banyak baca. Kan? Kena banyak baca Nabi SAW. Sebab itu kalau kita tengok kitab-kitab besar agama, kitab-kitab besar agama, ini bukan macam kita claim shock kita, bukan. Ini memang real. Bacalah kitab-kitab besar agama-agama lain, kita boleh buat perbandingan agama. Quran satu-satunya kitab yang paling banyak memperkenalkan siapa Allah Subhanahu Wa Taala, siapa tu Tuhan. Paling banyak. Huwallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul quddus salamul mu'minul muhamminul azizul jabbarul mutakabbir. Dialah Allah yang Maha Berkuasa, yang Maha Pencipta, yang Maha Menyayangi, yang Maha Menyelamatkan, yang Maha Suci dan sebagainya. Paling tidak. Sebab apa? Sebab Allah nak memperkenalkan siapa dirinya. Kalau kita kenal, kita berusaha untuk kenal, maka kita akan lahir kecintaan. Dan dalam Quran dan hadis, banyak kita mengajar untuk mengenal. Mengenal wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah tu ajar kita untuk mengenal. Kita kenal diri kita manusia. Jadi kita faham banyak kelemahan. Kita lebih sayang. Kita kenal akhirat, kita akan lebih sayang lagi. Kita kenal dunia kita ni hanya sementara. Kita akan lebih appreciate setiap saat berada dalam dunia ni. Kita akan kurangkan mengeluh. Mengeluh akan mengambil masa lama. Kita akan ubat kesedihan dengan cepat. Kesedihan makan masa banyak kita. Umur Mak Muhammad tak panjang. Baina sittin wa sabi'in kata Nabi SAW. Di antara 60 ke 70. Kalau 3 hari kita habiskan dengan merajuk, duduk seorang-seorang, kan dah habis masa 3 hari tu. 3 hari tu kalau berjoging boleh kurus bang. Kakak boleh kurus. 3 hari tu, hari-hari menyental muka, lepas 3 hari keluar shining muka tu. Kan? Dia muram duduk, tak buat apa-apa. Kenapa? Dah 3 hari habis umur ni kan. Jadi mana kalau kita kenal dunia kita akan lebih appreciate dia. Kita akan lebih menghargai, kita akan lebih menyayangi. Menyayangi bukan makna kita gila dunia, tak. Kita lebih appreciate setiap saat dalam hidup kita tu. Tak akan ada bazir masa pada benda-benda yang toksik, pada benda-benda yang maknanya toksik dan mengambil masa kita dengan cara negatif. Wallahualam. Masya Allah, tak kenal maka tak cinta Ustaz kan. Allahu Akbar. Ustaz, boleh tak bagi kami tips bagaimana untuk kita istiqamah nak melakukan suatu amal yang boleh membawa kita kepada, inilah bukan sekadar dekat tapi cinta kepada Rasulullah Ustaz. Istiqamah tu ada 3 rukun dia. Yang pertamanya kena niat. Niat ni kena sentiasa perbaharui niat. Sebab niat ni berubah-ubah. Dia benda kat hati. Dia barang hati kan. Benda kat hati dia berubah-ubah tau. Jadi maknanya kena sentiasa perbaharui niat. Pagi kita baru niat aku jadi orang baik, aku nak jadi orang cinta Nabi. Selalu sebutkan, kena perbaharui niat. Kenapa kita niat solat pada hari ni? Tiap-tiap sembahyang nak kena niat kan. Padahal sekali niat cukup lah kan. Untuk perbaharui niat sebab kita ingat lillahi ta'ala tu, kerana Allah Ta'ala aku buat benda ni. Okay? Rukun yang kedua untuk istiqamah, kena kurangkan pilihan. Sebab manusia ni kalau ada banyak pilihan, dia akan memilih benda yang paling ringan dalam hidup dia. Kan? Ini manusia kan. Maknanya ada pilihan, kita akan memilih benda paling ringan pada kita. Benda paling ringan pada kita, hawa nafsu sukalah. Kan? Jadi kena kurangkan pilihan. Nak buat benda, buat. InsyaAllah. Maknanya fight untuk itu, pergi untuk itu, insyaAllah Allah akan pemudahkan. Yang ketiga, memang kena doa. Minta kepada Allah untuk Allah bagi kita istiqamah tu kan, berkatkan hidup kita, berkatkan masa kita. So ini 3 rukun atau 3 syarat untuk istiqamah. Kena sentiasa baru niat, kena kurangkan pilihan dan kena berdoa. Wallahualam. Masya Allah. Ustaz, kita sampai hujung-hujung Ustaz. Mungkin di hujung ni Ustaz berikan sikit kesimpulan untuk kita terus belajar cinta daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini Ustaz. Silakan. Assalamualaikum. Ibu kakak tuan-tuan muslim-muslimat sekalian. Saya suka nak emphasizekan, menekankan, mengingatkan kepada kita, umat Muhammad hidupnya tak lama sebenarnya. Tak lama ni dibanding umur umat terdahulu. Umur umat terdahulu 1000 tahun, 1500 tahun. Jadi boleh tak kita ingat benda ni? Kak, ibu, ayah, abang, boleh tak ingat benda ni? Please lah. Please, tolong ingat benda ni. Sebab apa? Kalau kita ingat benda ni, kita takkan bazir walaupun sesaat masa kita pada benda-benda yang toksik sebenarnya. Pada benda-benda cemburu, pada benda-benda tak puas hati, boleh belajar maafkan tak benda ni? Ibu kakak maafkan suami boleh tak? Jadi tak percaya, kalau kita hari ingat dengan lupa, ingat dengan memaafkan, 2 benda berbeza.
teringat maafkan. Kita boleh tengok hidup kita lebih ceria lagi, percayalah. Sebab yang suruh maafkan Allah, fa'fu anhum, maafkanlah mereka. Kan? Jadi maknanya boleh tak? Jangan bazir masa, boleh tak? Boleh, bazir masa tu maksudnya buat benda-benda toksik, benda-benda tak berguna kan. Main Facebook, main IG je bazir masa juga. Tapi yang paling toksik tu bazir masa pada benda-benda kesedihan, pada benda-benda sakit hati, pada benda tak puas hati, pada benda-benda toksik kan. Benda toksik tu lagi lah. Saya tak cakap IG tu bagus kan, FB tu bagus kan. Tapi at least ada pengembangan kan. Saya makan kat sini. Dia membazir masa juga. Tapi kira lebih bahaya bazir masa pada benda-benda toksik. Kan? Duduk seorang-seorang tak puas hati, kemang-kemang hidung seorang-seorang kat dalam bilik, merajuk seorang. Untuk apa? Dan soalannya sampai bila? Abang-abang, ayah-ayah, kakak. Umur 50 tahun masih gaduh lagi bini untuk apa? Kita nak tanya untuk apa? Esok lusa tak kena COVID meninggal, kita tak tahu tau. Kan membazir masa tu. Kan? Ya Allah, aku maafkan laki aku geram. Aku maafkan. Kita kan tengok, 3 hari merajuk, 3 hari tu banyak benda boleh buat. Banyak benda boleh percaya cakap saya kan. Banyak benda boleh buat, Masya Allah. So kesimpulannya, boleh tak ingat? Tolong boleh tak? Tolong please. Okay. Supaya saya berpesan ni, bukan kerana nama, tetapi kerana kasih sesama manusia. Di mananya saya pesan ni sebab kita sayang. Kalau orang kita ni tak berjaya mengurus toksik dalam hati dan pemikiran, kita tak akan jadi bangsa yang maju sebenarnya. Tapi kalau kita buang benda toksik ni, kita tengok kita punya fokus akan pergi dan kita akan lebih jauh lagi pergi. Kan, mudah-mudahan kita jadi bangsa Muslim yang memang hebat kan. Jaya negara kita negara yang hebat kan. Anak-anak bangsa kita jadi anak bangsa yang hebat. Kalau benda toksik ni boleh kita hindar dan buangkan. Jadi bermula dengan ceritakan Allah dan cerita Rasul. Mudah Allah berkati kita semua. Amin ya Rabbi. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah Ustaz, kita tutup perkongsian kita pada hari ini dengan doa Ustaz, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Ya Allah ya Tuhan kami, rezekikan kami untuk mencintai-Mu dan mencintai Nabi-Mu ya Allah. Rezekikan kami untuk sibuk mentaati perintah-Mu dan meninggalkan segala larangan-Mu ya Allah. Buanglah perkara-perkara yang menjadikan akhlak kami rendah ya Allah. Buangkan daripada perkara-perkara yang menyebabkan keaiban kami berterusan ya Allah. Bantulah kami untuk memperbaiki diri kami ya Allah. Bantulah kami untuk memperbaiki akhlak kami ya Allah. Bantulah kami memperbaiki kehidupan kami ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Minna minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz untuk perkongsian hari ini. Kita belajar cinta daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerusi Ustaz Muhammad Abdul Alamin. Terima kasih banyak Ustaz. Warkah cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah pun baginda utuskan kepada kita bila kita nak membalas cinta itu dengan membanggakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu masa nanti di hari akhirat. Apapun mudah-mudahan Allah pilih kita semua Ustaz insya-Allah. Terima kasih sekali lagi Ustaz. Bertemu minggu depan lagi insya-Allah. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk anda rakan pendengar, teruskan kesetiaan bersama kami tentunya hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami.